Kita kena faham satu perkara. Ini bukan pengakhiran politik Zuraida. Selepas ini akan ada ramai lagi akan menyertai PBM. Sebab apa? Bersatu akan berkubur. Selepas ini bersatu akan berkubur. Tuan-tuan akan lihat politik mereka, bersatu ni akan berkubur. Selepas Muhyiddin Yassin, selepas Mahathir, siapa lagi yang akan ada dalam bersatu? Mahathir dah tak ada lah. Selepas Muhyiddin Yassin, siapa lagi yang ada dalam bersatu? Kan, pejuang dah semua dah geng-geng pejuang. Hari ini warisan dengan muda ada membuat satu coalition, gabungan untuk mengatakan mereka tidak akan bertembung. Tuan-tuan, kita kena faham benda ni. PBM ini atas tujuan apa? Transit untuk apa, tuan-tuan? Untuk kembali menguasai Parti Keadilan Rakyat. Ni saya nak cerita sekarang ni, di dalam pemilihan Parti Keadilan Rakyat ni, jangan fikir tidak ada campur tangan daripada Zuraida. Tidak ada campur tangan daripada Zuraida. Dia bukan Zuraida secara khusus, secara khasnya campur tangan. Tak. Dia ada konco-konco yang dihantar. Terutama kalau kita tengok di Ampang itu sendiri. Kenapa, tuan-tuan? Kita kena faham. Antara orang yang sangat, ini bukan sebab saya suka Han Isaac ke apa tak. Bukan. Bukan sebab itu. Saya tengok orang buat kerja. Saya turun di ground. Saya lihat orang yang di kekuatan. Mereka yang ada kekuatan yang turun di ground adalah Hans Isaac. Bayangkan, tuan-tuan. Ranting di Ampang itu ada 200 orang. Sorry, 200 orang. 200 ranting di bawah Hans Isaac seorang. Tak pernah dalam sejarah Ampang. Kalau kita tengok pemilihan parti yang lepas, Zuraida Kamurudin bertanding, dia bawa 1000 orang je keluar mengundi. Hans Isaac bertanding ni, tuan-tuan, 3000 keluar mengundi, tuan-tuan. 3000 keluar mengundi dekat Ampang. Tak pernah dalam sejarah. Ampang 3000 orang keluar mengundi. 3,000 keluar mengundi. Alah, tak ramai. Ampang tu 90,000 pengundi dia. Yelah, ahli Parti Keadilan kalau kita tengok. 3,000, nak bawa 3,000 ni bukan senang, tuan-tuan. Tadi saya tengok Dialektika TV kan, dia buat interview. Dia kata, kurangnya orang turun mengundi di dalam pemilihan parti menunjukkan even orang PKR sendiri begitu muak dengan politik dalam PKR. Saya kata, siapa yang kata kurang orang turun mengundi dalam PKR? Namakan saya satu parti selain daripada PKR yang mana ahli dia boleh mengundi. Tak ada. Tak ada ahli turun mengundi, setiap satu individu boleh turun mengundi. Tak ada. Kurangnya juga, kalau kita tengok berbandingan dengan apa? Kalau kita tengok PRU, PRN, setiap lokaliti tu ada sekolah untuk keluar mengundi. Dalam pemilihan parti PKR ni ada satu tempat je seluruh parlimen. Memanglah, macam manalah kalau katalah contoh di Sarawak kan, tempat mengundinya dekat hotel. Orang tu duduk nak pergi ke hotel tu pun ambil masa 3 jam nak pergi. Takkan semata-mata nak mengundi, nak keluar dekat situ belum balik lagi. Jadi bagi saya itu bukan indikasi kurang, tetapi menunjukkan dengan hampir 100,000 ahli yang keluar mengundi ni, kekuatan PKR itu masih ada walaupun kita bukan kerajaan. Kita kena faham benda itu. Itu indikasi yang kita kena faham. Parti mana yang boleh bawa keluar ahli mengundi presiden, timbalan presiden, ketua wanita, timbalan ketua wanita? Tak ada. PKR je boleh buat. Sebab itu saya respect dengan PKR dan masih dengan PKR ni. Balik kepada cerita tadi lah, jauh sangat kita begini. Now, kenapa, apa kaitan Larry, Zuraida sebagai, apa kaitan dia orang ni semua, tuan-tuan? Yang bawa Larry masuk ke dalam parti, saya sebut tadi siapa? Saya sebut Azmin Ali, saya sebut Barubian, saya sebut Zuraida Kamurudin. Mereka yang bawa masuk Larry ke dalam parti ni. Dan bila dia keluar, dia masuk PBM, dia wujudkan, it's just nice, kita kata. Untuk apa, tuan-tuan? Yang paling utama, menguasai parti kita ini. Menguasai Parti Keadilan kita ini. Ini saya cerita, tuan-tuan. Sebenarnya, mereka tidak sangka bahawa PKR ini, Rafizi akan kembali. Mereka tak sangka Rafizi akan balik di dalam pemilihan parti kali ini. Bila Rafizi dikatakan bercuti pada 2019, itu satu kemenangan bagi geng-geng kartel ni sebenarnya. Saya tak kata Saifuddin tu kartel tetapi ini saya nak cerita. Siapa di belakang Saifuddin? Yang drive dia. Dan saya kata Saifuddin naif. Seorang yang sangat naif. Dia naif sangat. Dan juga penyokong-penyokong dia pun naif juga. Ramailah penyokong dia yang lepas ni marah aku. Tak apalah. Saya cerita, tuan-tuan. Sebaik sahaja Rafizi bercuti tempoh hari ataupun mengundurkan diri daripada politik, kita tengok series of pilihan raya di mana kita kalah. And then kita tengok PKR is going down trend.
PKR is going downtrend. Malah di Sarawak sendiri, selepas Larry melompat, kita tak ada pengurusi. Negeri satu-satunya negeri yang tidak ada pengurusi, dipersetujui pula oleh Saifuddin Nasution. Tidak perlu ada pengurusi di Sarawak. So what happened, tuan-tuan? What happened? Bila kita going downtrend, dia orang harap pemilihan parti ini, timbalan presiden dimenangi oleh orang yang lemah. Presiden dah dikuasai dah. Tinggal timbalan presiden. So bila dia dapat kontrol daripada timbalan ke bawah, selepas itu dah berjaya kontrol dan sebagainya, geng-geng pengkhianat ini bila mereka dah menguasai parti, mereka boleh masuk ambil alih parti secara perlahan-lahan. Next term, Anwar Ibrahim berkemungkinan tak akan jadi presiden lagi. Orang lain yang akan jadi presiden. Orang mereka, bila dia dah kuasai PKR, mudah mereka nak bentuk satu parti, nama lama PKR, tetapi dikuasai oleh kartel-kartel yang akan menguasai Malaysia. Itu perancangan awal. Dan saya sebut perancangan ini sebelum ini. Masa sewaktu live saya, series live saya sebelum ini, saya kata ada perancangan geng-geng Azmin dan geng-geng Zuraidah untuk mengambil alih parti PKR ini. Perancangan-perancangan itu ada. Dan mereka halang suara-suara yang mula mengkritik, yang mula mendesak, yang mula melihat kepencangan-kepencangan ini. Dia gantung, dia ambil keputusan dan sebagainya. Dalam pada masa itu mereka melihat Rafizi tak akan kembali. Mudah untuk kita nak take over. But what happened, tuan-tuan? Bila Rafizi announce. Bila Rafizi announce kembalinya dia di dalam parti untuk pemilihan parti kali ini, ramai gelabah, tuan-tuan. Ramai sangat yang gelabah. Sampai kan, ni saya cerita Ampang. Kenapa saya cerita Ampang? Tempat itu tempat Zuraidah. Bila Datuk Hans Isaac nak masuk bertanding, okeylah, mula dia orang ingat, alah, Hans Isaac ni pelakon, tak ada benda. Dia lupa sebenarnya Datuk Hans Isaac ni sebenarnya pelakon tu nombor 2. Dia seorang ahli perniagaan yang berjaya. Dia orang yang berjaya lah, ahli perniagaan yang berjaya. Dan dia ada dana dia sendiri, dia tak perlu dana orang lain. Dan dia berjaya membawa kembali PKR. PKR di Ampang, saya pergi sebelum Datuk Hans mula aktif, saya pergi di Ampang. PKR di Ampang sudah hampir dah kita kata dah hampir pupus lah, kita kata. Tak ada pergerakan, ranting pun tak ada. Kan saya mintalah Kamri ke Daeng ke nafikan dakwaan saya sebelum Hans masuk, berapa ranting kamu dah buat. Masa masuk Hans ada 120 ranting di announce. 120 ranting tu Hans Isaac punya. Nafikan apa yang saya cakap ni. Saya boleh minta Datuk Hans nyata bersetuju dengan apa yang saya cakap ni. Kenapa, tuan-tuan, kita kata macam ni? Pada masa itu Ampang semakin lemah. Semakin lemah. Zuraidah dilihat semakin hebat. Dia seorang menteri, dia menyumbang itu, menyumbang ini. Dia makin naik. Bayangkan, Lembah Jaya itu dipegang oleh Haniza Talha, PBM. Parlimen dia dipegang oleh Zuraidah Kamaruddin, sekarang PBM. Bukit Antarabangsa dipegang oleh Azmin Ali, sekarang dia berkemungkinan masuk BBM. So 3 itu dipegang oleh orang-orang. So tujuan melemahkan itu, bila dia dapat kuasai Ampang, dapat kuasai Selangor seterusnya, maka PKR akan hancur. Itu kaedahnya. Tetapi dia tak sangka Rafizi datang kembali. So bila Rafizi datang kembali, tuan-tuan dan puan, persaingan dan peperangan itu mula berlaku kembali. Tapi masalahnya, kenapa? Itu yang ramai orang tak faham. Kenapa Rafizi? Ini saya cerita lah, sebab dah habis pemilihan, saya boleh cerita lah. Kenapa Rafizi datang last minute? Perasan tak? Timbalan presiden, Rafizi announce dulu. Baru Saifuddin announce. Sebelum itu, tak ada siapa announce. Tak ada siapa announce bertanding timbalan presiden. Orang suruh Rafizi datang balik, dan Rafizi announce last minute baru dia announce. Kenapa dia announce last minute, tuan-tuan? Pada masa itu, dia orang ingat, dia orang dah boleh menang tanpa bertanding lah. Dia nak letak calon dia. Memang Saifuddin lah tanpa bertanding. Dia orang tak sangka Rafizi announce dulu. So bila Rafizi announce dulu, dia orang tengah fikir, adakah Saifuddin kandidat yang sesuai dan boleh dipercayai nak ambil alih timbalan presiden ni bersama dengan Anwar? So dia kena fikir. Kena bincang, kena tengok siapa yang lebih sesuai. Tengok siapa yang paling neutral. Sebenarnya antara nama lain ini adalah Amiruddin, Menteri Besar Selangor, untuk jadi timbalan. Tetapi akan timbul isu, it's going to be too obvious. So kita kena cari someone yang neutral.
yang dulu bukan geng kartel, yang dulu sokong RR, sokong Rafizi, sekarang ini boleh kata okey lah, kita boleh ambil dia ni. Kita tak sokong Rafizi tapi kita tak boleh ambil. Sebab kalau ambil Amir, dia ada sejarah bersama geng kartel. Kalau jadi timbalan, dan dia mau confirm mati-mati dia takkan sokong. Tapi kalau Saifuddin ni, kita boleh kompromi lagi, dia kata. Dan ramai dulu yang sokong Rafizi, sekarang ni beralih kepada Saifuddin. Bukanlah ramai, ada lah. Termasuklah ada 3 orang kawan-kawan saya tu yang dulu bersama dengan Rafizi bagi Nadak 2018 lawan kartel, sekarang ini bersama dengan Saifuddin. Dan di belakang Saifuddin ni, kalau kita tengok siapa di belakang Saifuddin, dia ada Amir, dia ada Sam, dulu penyokong kuat kemudian dia ada Tian Chua, dia ada Siva Rasa, kemudian dia ada geng-geng yang ada dekat situ. Kalau kita tengok, dia ada golongan mereka atas tujuan apa tuan. Sejarah dia membawa balik kepada PBM itu sendiri, Parti Bangsa Malaysia itu sendiri. Nampak tadi tu? Nampak kaitan dia tak? PBM tu Larry Seng, Datuk Seng, Larry Seng yang bawa dia masuk adalah Zuraidah Azmin. Zuraidah Azmin sekarang ini Zuraidah and the gang sekarang ini dah masuk ke dalam PBM. Tak lama lagi Azmin akan masuk. Kemudian di dalam itu mereka atur supaya PKR ini dikuasai oleh orang diorang. Akhirnya akan ada berlaku gabungan, akan berlaku take over dan sebagainya. Jadi nampak permainan itu di sini. Kalau tuan-tuan tak nampak lagi, minta maaf lah. Kalau tak faham politik, minta maaf. Sebab banyak di antara kita ni, terutama pimpinan tertinggi, mereka terlalu pemaris sangat tentang politik. Takkanlah, ini saya sebut dulu masa awal-awal cerita ni, takkan dia nak buat macam tu kat kita Is, takkanlah dia nak khianat kita Is, kalau takkanlah kamu sebut, maka tak payah join politik lah tuan-tuan. Duduk kat masjid, duduk kat surau, pergi beribadah sajalah. Takkanlah kamu masuk politik tak faham permainan politik seperti ini.